Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersua kembali kita pendidikan Islam. Hari ini kita teruskan pembelajaran berkaitan dengan ibadah, perkara-perkara sunat dalam solat. Seminggu lepas murid-murid ustaz dah belajar berkaitan dengan tata cara sujud sawi. Apa sebab-sebab disunatkan sujud sawi. Salah satunya sebahagiannya kerana tertinggal sunat abad. Kerana tertinggal sunat abad, kita sunat pula sujud sawi. Sunat abad yang ada dalam buku ni, okey, ada 6 perkara. Awak dah tahu 6 perkara. Kemudian hari ini kita teruskan berkaitan dengan sunat lagi dalam solat, iaitu sunat hai'ah. Sunat hai'ah berkaitan dengan sunat dalam solat ini terbagi kepada 2, iaitu sunat hai'ah dari segi perbuatan, warna merah dalam buku teks awak tu, dan sunat hai'ah dari segi bacaan. Perbuatan dalam solat itu adanya sunat hai'ah, dan bacaan dalam solat itu adanya sunat hai'ah. Okey. Teruskan satu-satu. Sunat hai'ah dari segi perbuatan ada 6 semua. Ada 6 semua. Yang pertama, okey, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram. Okey, pertama kita angkat tangan tu semasa takbiratul ihram itu. Kita sebut Allahu Akbar. Angkat tangan, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kedua, mengangkat tangan semasa rokok. Sebelum rokok kita angkat tangan, di paras cuping telinga kita atas tu, ataupun paras bahu. Seterusnya mengangkat tangan semasa iktidal. Iktidal ni, bangkit daripada iktidal tu kita berdiri, angkat tangan. Kemudian mengangkat tangan ketika bangun selepas tahiyat awal. Itu mengangkat tangan selepas bangun tahiyat awal. Okey, ini perkara mengangkat tangan. Kita disunatkan, itu perbuatan. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Kita berdiri, tangan kita tu sunat hai'ah, meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri. Itu sunat. Nombor 3, melihat ke tempat sujud. Kita melihat ke tempat sujud semasa sepanjang kita berdiri, kita baca doa iftitah, semasa kita baca Al-Fatihah dan baca surah. Kemudian masa kita rokok pun kita tengok tempat sujud. Itu adalah sunat hai'ah. Yang keempat, duduk iftiras. Duduk iftiras dan duduk tawarruk. Ini duduk iftiras ini duduk semasa duduk antara dua sujud atau tahiyat awal. Ataupun tahiyat awal lah. Minggu lepas kita dah belajar juga berkaitan yang ini, iaitu semasa selepas sebelum kita sujud sahwi dan selepas sujud sahwi, apa kedudukan dia kita dah tahu. Duduk tawarruk. Tawarruk ni biasa duduk dalam tahiyat akhir. Punggung kita di sebelah kiri, di atas lantai. Nombor 5, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Tangan kita tu, kedua-dua tapak tangan kita tu letak di atas paha. Hujung jari tu menghujung kepada lutut kita. Hujung jari menghujung kepada lutut kita. Selarilah, selari. Jangan tak jauh sangat daripada lutut kita. Okey, yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Okey, yang keenam ni. Kita palingkan muka kita semasa memberi salam ke arah kanan,
dan semasa memberi salam ke arah kiri paling muka kita. Okay, ini adalah 6 perkara sunnah ayah dari segi perbuatan dalam solat kita. Kita teruskan sunnah ayah dari segi bacaan. Dari segi bacaan dalam solat. Ada 10 sini. Ada 10 sini dalam buku ini. Kita belajar ke 10-10 ini. Yang pertama, bacaan takbir intiqalat. Melafazkan takbir al-intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat, iaitu kita sebut Allahu Akbar semasa kita nak rokok. Kemudian semasa kita nak sujud, Allahu Akbar. Itu takbir intiqalat. Dan semasa kita bangkit daripada sujud, berdiri ke rakaat yang seterusnya, Allahu Akbar. Itu takbir itu bermula kita bergerak sehingga habis bar itu setelah kita berdiri. Setelah kita sempurna rukun perbuatan yang seterusnya baru kita berhenti. Dan tak boleh pula terlampau lama saat berpindah rukun itu. Contohnya kita nak sujud. Semasa sujud pun kita tak habis lagi sebut takbir itu. Allahu Akbar. Tak habis lagi. Dah sujud tapi sebut lagi Allahu Akbar itu tak selesai. Yang sebaiknya setelah kepala kita terkena sahaja di lantai atau di sejadah, bar itu sudah berhenti. Ujung ra mati itu berhenti dah sebut. Itu yang sempurna. Itu adalah takbir intiqalat, nama dia. Takbir mengiringi setiap perbuatan dalam solat. Nombor 2, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Ini 2 perkara. Iaitu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iaitu sebelum membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah sebelum baca bismillah lah. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. A'udzubillah itu kita baca perlahan. Kalau orang jadi imam. Ataupun baca perlahan lah. Tak perlu kuat. Bismillah itu kalau waktu malam boleh baca kuat. Okey. Baca dalam 2 rakaat pertama. Tapi a'udzubillah ini kita baca perlahan. Kemudian sebut amin. Amin selepas Al-Fatihah. Kan akhir sekali itu. Waladdallin. Okay, berhenti sekejap. Sebut amin. Itu sunat sebut amin. Amin itu. Kemudian yang ketiga. Membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah dalam solat. Contohnya Allahu Akbaru kabira lah sehingga akhir. Itu sunat ayah juga. Okay. Nombor 4. Membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Okay. Membaca surah dalam 2 rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu sunat kita baca. Sunat ayah. Okay. Nombor 5. Menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Membaca nyaring ini adalah sunat ayah selepas membaca menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Kita nyaringkan bacaan kita ni. Kalau solat fardu, pada waktu malam, kita boleh baca nyaring. Dan kalau waktu hari Jumaat, siang hari pun bolehlah solat Jumaat saja. Tapi kalau solat Zuhur di rumah tak perlu nyaring. Sekarang ni musim Covid, sebahagiannya tak boleh pergi ke masjid surau untuk solat Jumaat. Solat di rumah fardu Zuhur, makna kita baca perlahan saja. Okey, yang keenam, membaca tasbih ketika rokok dan sujud, iaitu
tasbihnya semasa rokok, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Okey, kemudian saya baca semasa sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 3 kali. Itu sunat. Sunat dibaca tasbih. 3 kali sekurang-kurangnya pada setiap rokok dan sujud. Jangan bertukar pula tasbih itu. Okey, nombor 7, membaca sami Allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamdu ketika bangun daripada rokok. Masa rokok kita baca subhana rabbiyal azim. Kemudian masa kita nak berdiri antara selepas rokok dan nak berdiri itu dipanggil masa i'tidal, kita baca sami Allahu liman hamidah. Kemudian masa berdiri rabbana lakal hamd. Ini sunat juga. Itu sunat ayah. Nombor 8. Membaca doa ketika duduk antara 2 sujud. Membaca doa ketika duduk antara 2 sujud. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah bacaan di antara 2 sujud. Doa itu. Kita minta doa 8 perkara kita minta di situ. Okey, rujuk baliklah dalam teks bacaan duduk antara sujud. Okey, yang ini nombor 9, membaca selawat Ibrahimiyah. Membaca selawat Ibrahimiyah. Namanya mana kita berselawat ke atas Sayyidina Ibrahim. Selepas apa? Ini semasa baca tayat akhir. Selepas selesai baca tayat akhir, disambung. Selepas baca selawat ke atas Nabi dan selawat ke atas keluarga Nabi, sambung lagi selawat kepada Sayyidina Ibrahim. Itu namanya selawat Ibrahim. Ini sunat ayah juga. Yang terakhir nombor 10 iaitu memberi salam yang kedua. Memberi salam yang kedua. Itu sunat ayah. Salam pertama wajib, rukun. Ini solat kita memberi salam yang kedua adalah sunat ayah. Itulah untuk hari ini berkaitan dengan sunat ayah dalam solat. Pastikan boleh beza mana satu sunat abad, mana satu sunat ayah. Kalau tak boleh beza yang ini, susah kita nak pastikan untuk nak melakukan sujud sahwi. Soalan ada menyatakan, suruh menyatakan perlu tak atau tidak sujud sahwi. Jika kita boleh beza antara sunat abad dan sunat ayah, kita akan boleh tentukan juga perkara yang sunat kita nak sujud sahwi tadi. Okey, sekian, terima kasih. Teruskan untuk kita buat tugasan masing-masing. Wallahu a'lam.